Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum dan selamat pagi saya ucapkan kepada Ustaz Hafiz dan juga rakan-rakan sekalian. InsyaAllah pada hari ini saya dan Muhammad Syukri akan membentangkan sedikitlah ataupun kita membuat perkongsian sedikit mengenai perkembangan tulisan Jawi dalam kitab Penawar Bagi Hati. Okey, tulisan Jawi ini ataupun kita katakan tulisan Melayu Arab, ada setengah orang kata macam tu. Tulisan Jawi ini memang ada kaitannya dengan bahasa Arab. Dan kalau kita dapat lihat berdasarkan sejarah pun, bahasa ataupun tulisan Jawi ini telah lama digunakan, iaitu sejak daripada abad ke-14 Masihi lagi. Dan apabila kita tengok kepada batu bersurat yang ada kat Terengganu tu, yang mana itu adalah bukti bahawasanya bahasa Jawi telah digunakan sebanyak 700 tahun dahulu. Sangat lama. Kenapa saya kata bahasa Jawi ini terkesan dengan bahasa Arab? Kita boleh lihatlah perkembangan perkataan daripada zaman dulu hingga zaman sekarang. Sebagai contoh, saya akan bagi sekarang ni yang kalau kita tengok dalam kitab ni pun ada, iaitu contohnya perkataan maka. Okey, asalnya perkataan maka dalam bahasa Jawi ditulis sangat-sangat sama dengan bahasa Arab, iaitu mim, kaf bersama dengan baris atas dan baris syiddah, baris gigi tu. Dan melalui pengedaran zaman, dia telah buang baris dan juga syaddah itu dan ditambah dengan huruf vokal alif. Tak apa, nanti kita akan tengok dengan lebih lanjut perkembangan tulisan Jawi ini daripada satu zaman ke satu zaman yang lain. Okey, untuk level untuk tahap yang pertama, sebenarnya bukannya tahap pertama lah. Sebelum tahap yang pertama ini, perkembangan tulisan Jawi ataupun sistem tulisan Jawi ini, dia sebenarnya dibangunkan oleh pihak individu, iaitu orang-orang ataupun ulama-ulama yang ingin menulis kitab. Dan kita dapat lihat, kalau kita lihat saya pasti semua pasti akan pernah belajar kitab Jawi ataupun kita panggil kitab kuning, dan kita dapati ejaan pada kitab-kitab Jawi ataupun kitab-kitab kuning ini sangat berbeza dengan tulisan Jawi pada zaman sekarang ini. Dan kalau kita lihat untuk level yang pertama ini, iaitu sistem Jawi pakatan. Okey, apa itu pakatan? Kita duk tanya pakatan tu apa? Pakatan ni ialah Pakatan Belajar Mengajar Pengetahuan Bahasa ataupun PBMPB. Ini ditubuhkan pada tahun 1888 yang diasaskan oleh Datuk Seri Ahmadiraja Abdul Rahman Andak dan Datuk Muhammad Ibrahim Munshi. Dan pada zaman ataupun tahap ini, sistem ini, terdapat 5 jenis ejaan yang dibahagikan ke dalam ejaan Melayu, iaitu yang pertama, ejaan lama, iaitu ejaan pengaruh Arab. Tahap kedua seperti maka dan sudah. Pada waktu ini, huruf vokal alif wawiyah tidak digunakan lagi dalam sistem ejaan Jawi ini. Yang kedua ialah ejaan tua, iaitu ejaan yang mempunyai huruf saksi sekerat yang tidak ada huruf saksi sekerat. Ejaan ini merujuk kepada ejaan pengaruh Melayu tahap pertama seperti itu dan ini. Dan perkataan Melayu ini tidak diubahlah daripada zaman perkataan ini hingga sekarang, iaitu kalau kita lihat ejaan itu masih lagi alif yata, dan sampai sekarang pun alif yata lagi. Dan seterusnya ialah ejaan baru, iaitu ejaan yang mempunyai huruf saksi yang lengkap. Dengan kata lain, ejaan ini adalah ejaan pengaruh Melayu tahap kedua seperti bilik guru. Dan yang ketiga, yang keempat, maafkan saya, ejaan Arab, itu ejaan bagi kata Arab yang dieja mengikut ejaan asal seperti wajib, rukun. Dan kalau kita lihat dalam kitab Penawar Bagi Hati ini, kita boleh lihatlah banyak sangat perkataan Arab yang ditinggalkan ataupun tidak diubah.
contohnya perkataan dunia, akhirat dan sebagainya. Memang bahasa tulisan itu memang tak diubah dan perkataan itu pun tidak diubah. Dan yang terakhir pula ialah ejaan yang dimelayukan ataupun kita panggil melayulisasi. Contohnya mesti ramai yang tak perasan benda ni, iaitu yang pertama ialah peduli. Peduli ni asal daripada perkataan Arab iaitu faduli. Dan yang kedua, contoh yang kedua ialah redha. Bila ditukarkan ke dalam bahasa Melayu atau bahasa Jawi, diejakan dengan rela. Maksud dalam bahasa Arab seterusnya kita akan berpindah kepada tahap yang kedua ataupun sistem yang kedua, iaitu sistem Jawi Za'ba. Za'ba telah memberikan sistem ejaannya kepada dua bahagian besar. Pertama iaitu ejaan pada perkataan dan kedua ejaan perkataan bertambah. Kita akan terus lihat sistem ini. Kalau kita nak terang satu persatu, saya takut tak sempat. Jadi kita akan terus masuk kepada sistem yang ada pada kitab Penawar Bagi Hati. Saya telah screenshot lah satu petikan daripada kitab Penawar Bagi Hati dan kita akan cuba terangkan apakah sistem yang ada di dalam petikan tersebut. Kerana sistem Jawi Za'ba ni dia sezaman dengan tarikh penulisan kitab Penawar Bagi Hati ni, iaitu pada tahun 1920-an. Okey, kita dapat lihatlah dalam petikan tersebut. Saya baca, fasal yang pertama pada menyatakan mata. Kita tengok kat tajuk dia pun kita boleh tahu dah. Yang pertama, fasal. Fasal ni memang diambil daripada perkataan Arab, iaitu fasal ataupun kita panggil kelas atau pengelasan ataupun bab. Dan kalau kita dapat lihat yang pertama, perkataan yang pertama telah digabungkan pada sistem Jawi ini. Kerana apa? Ia masih lagi terkesan dengan tata bahasa ataupun gaya bahasa Arab. Dan kita lihat pula pada perkataan mata, pada zaman ini ejaan dua bunyi sejenis, iaitu ma atas, ta atas, dia tidak diletakkan alif di belakang perkataan mata. Kalau kita lihat ejaan Jawi pada hari ini, mata dieja dengan mim alif ta alif, tapi pada sistem Jawi Za'ba ini ataupun kita lihat dalam kitab ini, dia tulis ejaan mata dengan mim alif ta. Yang ni kalau ikut Jawi Za'ba lah. Sebenarnya sistem Jawi Za'ba ini menimbulkan banyak masalah, kerana bukan banyak masalah, maksudnya sistem Jawi Za'ba ini boleh dikatakan agak rumit. Bagi melonggarkan sedikit dan memudahkan bahasa Jawi ini ditulis, satu sistem baru telah hadir, iaitu dinamakan sistem Jawi Dian. Majalah Dian memperkenalkan sistem ejaan Jawi ini pada tahun 1973. Antara ciri-ciri ejaan Jawi Dian adalah menggunakan vokal pada semua bunyi vokal dalam suku kata akhir kecuali nya. Sebagai contoh, agama, mana, saya. Dan inilah kita dapat tengok sangat jelas, iaitu kalau sebelum ini masa Jawi Za'ba, dia tidak letakkan huruf alif pada perkataan di akhir perkataan. Contohnya mata saya dieja dengan sin alif ya kalau Za'ba. Kalau Jawi Dian ni dia eja sin alif ya alif. Itu lebih mudah. Kita dulu duk, kalau gunakan Jawi Za'ba ni, kita duk fikir bila nak letak alif, bila tak mau letak alif. Lah ni senang. Kalau untuk Jawi Dian ni letak. Dan seterusnya, kelonggaran yang kedua yang kita dapati dalam sistem ni ialah perkataan mengganda dia letak dua. Maksudnya, contohnya saya bagi ramai-ramai, dia tak letak ramai-ramai, dia ramai, lepas tu dia letak perkataan dua. Itu menunjukkan gandaan penuh. Baik,
Untuk sistem yang terakhir ialah sistem DBP, iaitu Dewan Bahasa dan Pustaka. Tulisan Jawi DBP dimantapkan berasaskan kaedah ejaan Jawi Zakbar yang terkandung dalam buku daftar ejaan Melayu Rumi Jawi 1949. PEJYD adalah rumusan Konvensyen Tulisan Jawi Anjuran Pusat Islam 1991 dan Seminar Tulisan Jawi Peringkat Kebahasaan 1993. Okey, baiklah. Dalam DBP ni ada beberapa aspek yang ditekankan. Yang pertama ialah membentuk satu abjad baru iaitu V, iaitu wow, ada titik atas tu, yang melambangkan fonem V. Yang kedua ialah menentukan fungsi setiap huruf seperti hamzah, kaf dan qaf, mengekalkan hukum darlung, menseragamkan penulisan perkataan diftong, menetapkan kaedah penulisan kata ulang, mengekalkan ejaan tradisi, menetapkan kaedah ejaan kata terbitan dan akhiran an dan ai, menetapkan penulisan perkataan homografi, menetapkan kaedah penulisan akronim dan singkatan, dan menetapkan kaedah penulisan kata pinjaman bahasa Arab dan bahasa Inggeris. Dia dapat memenuhi keperluan ejaan Rumi masa kini. Sebabnya kita dah tahu sekarang ni kita punya situasi sekarang ialah bagaimana kita nak ubah tulisan Rumi itu kepada tulisan Jawi. Sebab itu datangnya pihak DBP ini untuk menyeratkan perkataan bahasa Inggeris ke dalam bahasa Melayu. Contohnya bagi huruf ya tidak bertitik, ia digunakan untuk mengejar perkataan-perkataan yang berakhir dengan ism seperti intellectism, contohnya intellectualism, vandalism dan sebagainya.